Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Kita sering berbicara tentang kejayaan, usaha dan pencapaian, tetapi kadang-kadang kita lupa betapa pentingnya prinsip asas dalam hidup yang boleh membantu kita mencapai potensi sepenuhnya. Kita semua mahu menjadi produktif dan berjaya, tetapi bagaimana kita boleh memastikan bahawa kita bekerja ke arah matlamat kita dengan tekad yang betul? Hari ini, saya ingin berkongsi beberapa pandangan yang boleh kita terapkan dalam kehidupan harian kita untuk mencapai yang terbaik dalam segala yang kita lakukan. Salah satu godaan yang paling hebat adalah meredakan sedikit kekurangan dalam melakukan yang terbaik. Ini akan mula menghakis sekitaran, dan bukannya melakukan yang terbaik, sedikit daripada yang terbaik pasti akan membawa kepada masalah. Anda mungkin berfikir, ia hanya akan menjejaskan jualan saya. Namun, sebenarnya, ia akan menjejaskan kesedaran anda. Ia akan mempengaruhi falsafah anda. Ketika anda mula mengabaikan komitmen ini, anda secara perlahan mempengaruhi falsafah hidup anda sendiri. Anda perlu teruja dengan beberapa perkara yang sangat asas. Seseorang itu teruja dengan keupayaan anda untuk melakukan perkara yang perlu, kerana disiplin adalah langkah pertama ke arah kemajuan pribadi. Dalam Filipi bab 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menunjukkan bahawa ketika seseorang ingin, mereka dapat membuat perubahan besar dalam kehidupan mereka secara pribadi, sosial, dan keuangan. Hari ini, tampaknya, kita mungkin tidak akan melihat apa yang boleh kita capai. Jika anda benar-benar ingin mengubah hidup anda, itu adalah petunjuk yang jelas bahawa dalam satu tindakan drastik, seseorang dapat mengubah perjalanan hidup mereka selamanya. Apa yang saya minta anda lakukan mulai hari ini adalah bersemangat untuk melakukan tindakan positif, tindakan yang membina untuk membuat perubahan dalam hidup anda ke arah yang anda inginkan. Gagal itu bukan akhir, kegagalan membawa kepada peluang besar. Dalam Roma bab 8 ayat 28, kita diingatkan bahawa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kesakitan dapat memberi inspirasi, bukan kemurungan. Dunia akan membiarkan anda terperangkap dalam kesedihan, sehingga anda merasa kehabisan sumber daya dan bersendirian. Tetapi dunia tidak peduli tentang keadaan anda, ia hanya akan mengetepikan anda. Apabila anda memutuskan bahawa keadaan anda sekarang hanya sementara dan membuat keputusan untuk bangkit semula, dunia tidak peduli pilihan yang anda buat, sama ada untuk berhenti atau terus maju. Anda perlu mengambil peduli tentang diri sendiri dengan cara yang positif, dan berlari menuju pengembaraan hidup yang lebih baik. Tetaplah fokus pada pencapaian dan cita-cita anda, dan bukan hanya mengasihani diri sendiri. Anda perlu mengambil tindakan. Disiplin adalah proses keajaiban. Dalam 1 Korintus bab 9 ayat 24, kita diingatkan untuk berlari dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kita dapat meraihnya. Mulakan dengan melakukan apa yang anda boleh. Jika anda pulang ke rumah dan menetapkan langkah baru untuk diri sendiri, kami memanggilnya membersihkan pengabaian. Jika anda perlu berjalan di sekitar blok untuk kesihatan anda yang baik, lakukanlah. Namun, jangan hanya berjalan di tempat yang tidak memberi manfaat kepada anda. Jika anda perlu membaca, bacalah sesuatu yang membangun. Jika anda perlu menghubungi seseorang, lakukanlah dengan cara yang positif. Perubahan mesti berlaku. Jangan tetap berada di jalan yang salah. Musnahkan hari-hari anda yang tidak produktif dan lakukan apa yang anda boleh. Jika anda melakukannya, hidup akan memberi anda peluang yang luar biasa. Buat komitmen untuk cemerlang. Ini adalah kemungkinan untuk perubahan hidup. Ingatlah, pendidikan adalah kunci. Jangan malas belajar. Jangan malas mengumpul idea. Pengalaman adalah guru terbaik. Dalam Amsal bab 1 ayat 5, orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan orang yang berpengertian memperoleh petunjuk.
Belajar adalah permulaan kekayaan. Ia adalah permulaan perubahan hidup. Kita semua sedar bahawa ramai orang merasakan bahawa kita harus berhati-hati apabila memberi tumpuan kepada wang, kekayaan, atau kelimpahan kerana dalam mengejar perkara-perkara ini terdapat bahaya. Saya bersetuju bahawa jika anda menjadikan wang sebagai cinta anda dan mengejar kekayaan hingga mengabaikan nilai-nilai lain dalam hidup, anda telah kehilangan bukan satu. Namun, mari kita pertimbangkan soalan ini. Jika anda dapat melakukan lebih baik dari segi kewangan, adakah anda harus melakukannya? Itu bukan soalan yang buruk. Dalam masa yang anda alokasikan untuk kerja, ekonomi, kejayaan, pencapaian, produktiviti, penciptaan nilai, pengembangan kemahiran, dan kreativiti, jika anda dapat melakukannya dengan lebih baik, adakah anda harus melakukannya? Dalam Amsal bab 22 ayat 29, kita diberitahu, apakah orang yang mahir dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja, dia tidak akan berdiri di hadapan orang yang biasa-biasa saja. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap usaha kita. Saya percaya bahawa salah satu kepuasan terbesar dalam menjalani kehidupan sepenuhnya adalah melakukan yang terbaik yang anda boleh dengan apa sahaja yang anda miliki. Melakukan kurang daripada yang terbaik mempunyai cara untuk menghakis jiwa. Kita adalah makhluk yang boleh berusaha dan mempunyai jenius untuk menjadikan sesuatu yang unik. Oleh itu, berusahalah untuk produktiviti yang tinggi, penggunaan sepenuhnya jenius anda, dan pengembangan penuh potensi anda dalam semua bidang kehidupan anda, termasuk menjana wang. Itu adalah intipati kehidupan yang berusaha. Seperti yang dinyatakan dalam Kolose bab 3 ayat 23 dan 24. Apa sahaja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kerana kamu tahu bahawa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai ganjaran. Itulah sebabnya kamu harus melayani Tuhan, Kristus. 1 Petrus bab 4 ayat 10 mengingatkan kita, setiap orang harus menggunakan kurnia yang diterimanya untuk melayani satu sama lain, sebagai pengurus yang baik dari anugerah Tuhan yang beraneka ragam. Ini mengajak kita untuk mengembangkan potensi kita demi kebaikan orang lain dan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Saya telah memutuskan bahawa usaha adalah lebih baik daripada kemudahan. Jika anda berehat terlalu lama, rumput liar akan mengambil alih taman pada musim panas. Hidup tidak berdiri tegak dan negatif secara rawak akan mula mengatasi pengaturan positif dalam hidup jika anda hanya membiarkan perkara berjalan begitu sahaja. Jadi, kita semua harus mempunyai sikap positif terhadap aktiviti. Ramai orang hanya menggunakan separuh tenaga mereka. Itu mungkin falsafah pribadi mereka terhadap aktiviti, tetapi betapa banyak lagi yang boleh mereka capai jika mereka menggunakan sepenuh tenaga mereka. Seperti yang tertulis dalam Efesus bab 2 ayat 10, sebab kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Anda perlu menilai soalan itu untuk diri anda sendiri dan memohon ia kepada kehidupan anda. Letakkannya pada skala mental anda dan cari jawapan anda sendiri tentang bagaimana ia diterapkan kepada anda. Bagaimana seharusnya anda menjalani hidup anda? Adakah anda bekerja pada potensi penuh anda? Seperti yang dinyatakan dalam Galatia bab 6 ayat 9. Janganlah kita menjadi letih dalam berbuat baik, kerana pada waktu yang tepat, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Ini mengingatkan kita untuk tidak berhenti berusaha, walaupun dalam kesulitan. Seseorang dengan sikap berusaha berkata, ketahui apa yang anda boleh, sebelum tindakan diambil. Buat kerja rumah, lakukan penyelidikan, bersedia, menjadi sumber daya, dan lakukan semua yang anda boleh dalam persiapan untuk apa yang akan datang. Seperti yang dinyatakan dalam Amsal bab 12 ayat 24. Tangan orang yang rajin akan memerintah, tetapi orang yang malas akan menjadi pekerja paksa.
Ini menunjukkan bahawa mereka yang berusaha dan bekerja keras akan mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Saya harap kita dapat merenung tentang prinsip-prinsip yang telah dibincangkan hari ini. Tidak kira apa pun yang kita lakukan, sama ada dalam pekerjaan, perniagaan, atau kehidupan pribadi, berusaha dengan sepenuh hati, bersedia menghadapi cabaran, dan merancang dengan teliti adalah kunci kepada kejayaan. Ingat, dalam setiap usaha kita, yang paling penting bukan hanya mencapai matlamat, tetapi juga memberikan yang terbaik dalam setiap langkah. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, apa sahaja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Marilah kita terus berusaha dengan tekad dan keikhlasan, kerana kejayaan sebenar bukan hanya dalam apa yang kita capai, tetapi siapa kita menjadi dalam proses itu.